berdirinya saya di sini bukan kerana tidak diberi kursi, tetapi untuk saya melakukan satu presentasi. Jadi nama saya Nur Hidayatullah Binti Safiadi bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Siti Aisyah, Fatihah Muda, Muri dan juga Sofia. Korang nak cerita apa hari ni? Jangan. Okey, kita orang nak cerita tentang sumbang mahram. Apa itu sumbang mahram? Sumbang mahram adalah hubungan seks yang melibatkan ahli keluarga yang haram dikahwini. Sama ada yang berbentuk pasangan seperti rogol ataupun berbentuk kerelaan seperti perzinaan. Korang nak tahu lebih dalam? Jom kita saksikan filem singkat ini. Macam mana sekarang ni? Okey. Alhamdulillah, duduk kat sini ramai sangat orang tolong saya. Diorang bagi kata-kata semangat, kawan-kawan, cikgu-cikgu. Lagipun saya dah reda dah dengan apa yang jadi kat saya ni. Ya, betul tu. Setiap apa yang terjadi pasti ada hikmahnya. Okay. Terima kasih Saza. Saza, kawan saya tunggu kat luar. Saya pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ain, sekarang kita duduk dengan pakcik ya. Yalah, ayah kan dah tak ada. Kita duduk dengan pakcik ya. Kenapa kita kena duduk rumah pakcik? Ain kan boleh duduk seorang-seorang. Mana boleh, awak tu berumur lagi. Kita duduk dengan pakcik ya. Okey. Dah sampai dah. Mi masuk dulu yang anak dara tak elok duduk luar. Mi masuk. Pakcik bekerja Ain. Kenapa kejut? Kan pakcik je. Ain ni ada boyfriend tak kat sekolah? Tak, Ain sekolah pun tak selesai. Tak sempat nak ada. Macam mana lah orang tak suka Ain ni? Ain dah lah cantik, mulim, ayu. Kenapa lah pakcik ni? Ain lah Ain. Buat lah pakcik kopi boleh? Ain dah saya dulu, nanti Ain hantar kat dia. Cantiknya anak buah aku. Ni kalau aku dapat ni. Nah, pakcik. Kopi tak pasal ni. Ain. Ya? Jangan kecil sedikit tau. Kenapa? Ya, kalau ada orang luar nak masuk tu, pakcik boleh dengar. Ada pintu lah pakcik ni. Tak apa-apa. Pakcik nak masuk ni. Pakcik buat apa ni? Pakcik jangan! Ain, minggu ni abang ada outstation tau. Abang stesen kat mana? Kat Pulau Pinang. Ain nak ikut? Tak payahlah, Ain sekolah lah. Ain ponteng lah. Boleh punting ke? Lagipun abang nak bawa kawan. Kereta tu tak muat, Ain nak duduk kat bonet ke? Tak payahlah Ain nak ikut. Pelajaran tu kan penting. Betul tu. Ain duduk sini teman Dengar pakcik. cakap pakcik tu. Semua yang pakcik cakap semua betul kan? Apa yang Ain cakap semua salah. Betul, awak tu budak kecil lagi. Yelah. Awak tu kita jalan-jalan. Abang lagi mana? Ain. Abang kan cuti hari ni? Abang memang cuti, tapi abang nak pergi dating hari ni. Ain nak ikut? Tak payahlah. lagi ikut. Tak payah, menyemak je nanti. Pakcik okey ke ni? Pakcik sakit badan. Semalam pergi menuai. Pergi menuai, Allah. Ain, pakcik sakit badan. Tapi Ain nak kata Ain ikut. jaga pakcik? Tak payahlah Ain, jagalah pakcik. Sian pakcik seorang kat rumah tau. Nak bagi tahu abang ke tak pasal ni? Nak tahu je lah. Tak. Kau jangan berani nak bagi tahu abang kau. Kalau tak, video kau aku sebar kat kawan aku. Kau nak ke? Kau bagi tahu siap kau. Ini apa tu? Ain? Ain? Ain?
Doktor, macam mana dengan keadaan adik saya? Adik saya okey ke? Adik awak telah gugur satu benih kandungan. Ha? Pengaruh apa ni doktor? Ain, bagi tahu abang sekarang. Apa yang jadi sebenarnya? Bukan santai abang. Doktor, apa yang jadi? Bukan. Bertenang! Ya doktor. Ain, sekarang ni cuba bagi tahu abang, apa yang jadi sebenarnya? Sebenarnya pakcik selalu kacau Ain. Ain duduk dekat rumah tu. Setiap hari Ain terseksa. Sebab itulah Ain nak ikut abang. Kenapa Ain tak cerita benda ni daripada awal lagi? Sebenarnya ada satu malam tu pakcik masuk bilik Ain. Lepas tu pakcik rakam Ain. Pakcik kata kalau Ain cerita ni dekat siapa-siapa, pakcik nak sebarkan video tu. Tak apa Ain, Ain tak kesarangan. Abang ada dengan Ain. Abang akan balas balik apa yang dia buat kat Ain. Boy, kat sini apa ha? Bangun kan? Dah, pergi berampas pada rumah ni. Jangan jejak lagi kat sini. Tak tengok dah muka kau. Pergi dari sini. Awak, saya buntu lah. Saya tak tahu dah nak fikir macam mana lagi pasal Ain tu. Oh, saya faham. Memandangkan keadaan Ain macam tu, jadi kita kena buat sesuatu ni. Datuk, apa perancangan awak? Saya rasa kita perlu masukkan Ain ke tempat pemulihan yang tempat saya kerja tu. Yelah, saya akan fikir-fikirkan nanti. Semua ini dah berlaku. Aku tak dapat menghalang. Mungkin ini ketentuan Tuhan. Tapi aku tak dapat terima. Aku tak dapat terima. Aku tak sanggup. Hati aku tak akan tenang. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan hidayah-Mu. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba-Mu, ya Allah. Statistik kes sumbang mahram tahun 2019 hingga Februari 2021 telah mencatatkan sebanyak 479 kes. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat drastik tentang kes sumbang mahram dalam Malaysia. Kepada mangsa yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung, jangan pernah takut untuk mencari pertolongan. Don't be afraid to speak up. We are together in this. Hai, saya Sofia binti Muhammad akan meneruskan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi, berdasarkan cerita pendek yang kita tonton sebentar tadi, kita akan menyimpulkan bahawa terdapat banyak faktor-faktor utama berlakunya sumbang mahram. Mari kita saksikan. Yang pertama adalah tiada batasan pergaulan dalam sebuah keluargaan, sama ada antara atuk dan juga cucu maupun adik-beradik yang berlainan jantina seperti abang, kakak dan adik-adik perempuan yang lain. Ini menjadi punca utama, faktor utama berlakunya permulaan kepada sumbang mahram dalam keluarga tersebut. Yang kedua iaitu pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Seperti yang kita tahu, Islam telah menggariskan banyak peraturan cara hidup Islam yang terbaik. Antara sesama ahli keluarga, kita juga mempunyai peraturan aurat yang dapat menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Yang ketiga adalah tahap ekonomi keluarga yang rendah juga menjadi faktor utama berlakunya sumbang mahram. Kita dapat lihat di Malaysia terdapat banyak institusi keluargaan yang berpendapatan rendah yang tidak dapat menyediakan bilik-bilik yang terbaik daripada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan. Ada dalam kalangan mereka yang tempat tidur mereka bersama adik-beradik perempuan yang bersama di satu ruang tamu ataupun satu bilik yang sama. Jadi itu sebenarnya masalah utama yang kita perlu elakkan kerana ia boleh menyumbangkan kepada faktor sumbang mahram dalam keluarga itu. Jadi yang keempat adalah pengaruh media massa. Pengaruh media massa memainkan antara faktor yang besar di dalam negara ini kerana media massa ini memaparkan, menonton kepada kita semua perkara-perkara baru seperti video lucah ataupun dan pornografi dan sebagainya. Ini menyebabkan para remaja maupun kanak-kanak mudah terpengaruh untuk mencuba dan terus mencuba dalam menempuhi hari-hari mereka. Dan yang terakhir adalah tidak mengamalkan cara hidup Islam. Seperti yang kita tahu,
Al-Quran dan As-Sunnah telah meninggalkan panduan yang mendalam untuk kita hadapi dalam cara hidup kita. Jadi menerusi cara hidup Islam ni lah dapat memandu kita ke arah yang benar, seperti penjagaan aurat, tahap keimanan kita dapat dijaga dan sebagainya. Jadi menerusi faktor-faktor inilah kita dapat simpulkan bahawa boleh berlakunya sembah mahram dalam keluarga tu. Jadi kita seharusnya dapat mengelakkan kesemua ini dalam melahirkan satu keluarga yang berkualiti cemerlang dunia dan akhirat. Seterusnya, kesan daripada sembah mahram. Bangsa akan menghadapi satu gangguan dinamakan sebagai PTSD, iaitu Post Traumatic Stress Disorder. PTSD akan menyebabkan bangsa mengalami kesukaran tidur, murung, mimpi buruk dan sebagainya lah. Cenderung untuk menghadapi kemurungan ini adalah salah satu 6 simptom PTSD ataupun sign daripada PTSD tersebut. Okay. Macam cerita yang telah dipaparkan tadi, Ain menghadapi kemurungan sehingga dihantarkan ke pusat pemulihan sebab akibat daripada gangguan daripada pakcik kandungnya sendiri. Okay, yang seterusnya kita hampir merosakkan diri. Akibat daripada sembah mahram ni boleh terjadinya pembunuhan diri, torik anggota badan, ambil dadah dan sebagainya lah, untuk menghilangkan rasa malu, untuk membuang rasa kemurungan itu sendiri. Okay, yang terakhir sekali, hilang kepercayaan terhadap orang lain. Macam cerita tadi, Ain hilang rasa percaya terhadap pakciknya sebab ialah setiap hari diperkosa oleh pakciknya sendiri kan. Dan sembah mahram ni tak dapat dinafikan tak, sebab dia melibatkan ahli keluarga terdekat. Kalau ahli keluarga terdekat sendiri dah buat macam tu dekat mangsa, macam mana mangsa nak percaya orang luar? Itu adalah antara kesan daripada sembah mahram. Okey, baiklah. Tadi kita dah tahu tentang faktor-faktor dan juga kesan terhadap kegiatan sembah mahram. Jadi sekarang kita beralih kepada langkah-langkah untuk mencegah kegiatan sembah mahram. Yang pertama, kita mestilah menjaga batas pergaulan antara ahli keluarga yang berlainan jantina. Contohnya, adik-beradik, kalau walaupun dia adik-beradik yang rapat, tetapi batas pergaulan mestilah dijaga terhadap adik dengan abang ataupun kakak perempuan dengan adik lelaki, kerana setiap adik-beradik tu dia perlulah menjaga batas-batas pergaulan mereka. Contohnya, mereka tak bolehlah lakukan physical touch yang boleh mengundang dan menaikkan hawa nafsu seseorang ataupun antara adik-beradik mereka. Yang kedua, keluarga, terutamanya ibu bapa, mestilah menitik beratkan didikan agama yang sempurna kepada ahli keluarga. Contohnya dalam Islam telah mengajar had-had aurat yang boleh ditunjukkan sesama adik-beradik atau ahli keluarga. Jadi, bila didikan agama ni telah dididik kepada anak-anak sejak kecil, jadi mereka tahu bagaimana untuk menjaga diri mereka dan menjaga keselamatan fizikal dan emosi mereka daripada terganggu oleh gangguan-gangguan seksual daripada orang luar ataupun daripada ahli keluarga sendiri. Didikan ni juga bukannya berdasarkan aurat sahaja, tetapi boleh dikatakan untuk penontonan video-video atau komik-komik yang tidak sepatutnya atau dalam sekarang kita panggil sebagai pornografi. Ibu bapa mestilah menghalang anak-anak daripada melihat perkara-perkara sebegitu, kerana seperti yang kita tahu tadi, itu adalah merupakan faktor mengapa sembah mahram ini terjadi, kerana media massa yang meluas. Jadi ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengawal penggunaan telefon bimbit ataupun media massa oleh anak-anak. Yang terakhir sekali, ibu bapa mestilah menghasilkan tempat tidur sesama ahli keluarga yang berlainan jantina. Ini supaya adik-beradik antara yang berlainan jantina tu dapatlah menjamin keselesaan dan keselamatan fizikal dan emosi mereka. Sebab kalau contohlah abang tidur dengan adik dekat satu katil, mestilah adik perempuan tu akan rasa tak selesa sebab banyak batasan aurat yang dia kena jaga. Tak boleh sentuh sesuka hati. Ada part-part yang kita tak boleh nak sentuh, supaya macam kita tahu lelaki semua bernafsu, betul? Jadi mestilah kita elakkan benda-benda ini daripada berlaku. Terima kasih. Seterusnya, bagi langkah yang dapat dikaitkan dengan akhlak Rasulullah
ialah menjaga pandangan mata. Terdapat satu peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah di mana peristiwa ini berlaku di kota Madinah. Seorang lelaki dan seorang perempuan saling bertentangan mata sehingga masing-masing terpikat. Ketika dalam perjalanan, lelaki tersebut terlangkah tembok sehingga dahinya berdarah. Tetapi dia tidak mengesat pun darah tersebut sehinggalah sampai di rumah Rasulullah. Kemudian lelaki tersebut mengadu berkenaan dengan hal tersebutlah. Jadi turunlah satu ayat dalam surah An-Nur ayat 30 yang menyatakan bahawa kewajiban untuk menjaga pandangan mata. Okey. Terdapat juga hadis yang membincangkan soal menjaga pandangan mata. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, kerana yang pertama itu boleh dimaafkan, sedangkan yang berikutnya tidak." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maksudnya, hadis ni nak cakap kalau kita terpandang sesuatu yang tidak sepatutnya atau perkara yang haram lah kan, yang pertama tu, pandangan pertama tu dimaafkan. Manakala jika diulang pandangan tersebut, maka ini adalah dosa lah. Ia dikira sebagai pandangan yang kedua dan seterusnya, ia dikira dosa. Okay. Terdapat juga dalil dari hadis sallallahu alaihi wasallam dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan tiba-tiba ataupun pandangan tanpa sengaja. Lalu baginda memerintahkanku untuk memalingkannya." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, dekat sini, kalau kita terpandang, jadi cepat-cepatlah kita alihkan pandangan kita ke tempat lain lah. Jangan meneruskan pandangan tersebut. Okay. Maksudnya jangan meneruskan pandangan kerana pandangan tiba-tiba atau tanpa sengaja itu dimaafkan, tapi bila diteruskan berarti ia disengaja, bukan bagi pandangan yang tanpa sengaja atau pandangan yang tiba-tiba. Jadi bila dah pandangan yang sengaja ini berdosa lah. Okay, itu sahaja. Seterusnya, langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi isu sumbang mahram adalah berdakwah dan menyebarkan kebenaran. Berdakwah ini adalah untuk semua manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang 30 yang bermaksud, "Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Daripada ayat ini dapat kita lihat bahawa kita telah dilahirkan untuk menjadi seorang khalifah. Jadi apa tugas seorang khalifah? Adalah untuk berdakwah dan menyebarkan kebenaran. Jadi sebagaimana yang diketahui, sirah baginda Rasulullah SAW, baginda telah berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi sepanjang melalui proses dakwah tersebut, baginda telah menghadapi berbagai dugaan dan ujian, namun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sangat terpuji dan patut kita contohi. Jadi siapa yang patut bertanggungjawab untuk berdakwah dan menyebarkan kebenaran? Sebagaimana yang disebut tadi, semua manusia ada khalifah. Namun dalam aspek ini, pihak berkuasa boleh mengambil inisiatif dengan mengadakan tarbiyah dan dakwah di tempat-tempat awam. Contohnya, pihak JAKIM boleh mengadakan kempen kesedaran di kawasan awam seperti mengadakan kuis terbuka atau mengedarkan risalah berkenaan bahaya sumbang mahram. Aktiviti ini boleh diadakan di tempat-tempat awam seperti di luar pusat belah sebagaimana yang dilakukan oleh seorang influencer ataupun pengarah terkenal, iaitu Kowiyaro, di mana beliau menyoal orang lain tentang untuk membaca Al-Quran. Jadi kita boleh mengambil satu inisiatif yang sama, satu cara yang sama dengan mengedarkan pamphlet untuk memberikan kesedaran ataupun awareness kepada orang ramai. Satu contoh lain juga, pihak JAKIM boleh mewujudkan laman sesawang khas untuk mangsa membuat laporan. Hal ini demikian kerana kadang-kadang mangsa sumbang mahram ini tidak mempunyai tempat untuk mereka meluah dan mengadu dan juga membuat laporan. Kadang-kadang mereka tiada keberanian untuk melaporkan kepada pihak polis. Maka satu laman sesawang yang diwujudkan ini dapat memberi satu platform untuk mereka meluahkan apa yang dirasai dan melaporkan perkara yang telah terjadi kepada mereka. Kerana sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, terdapat banyak manhaj iaitu metod yang digunakan oleh Rasulullah semasa berdakwah di Mekah. Satu contoh yang dapat saya ambil adalah baginda menggunakan strategi yang tepat, tarbiyah yang sempurna dan pembangunan masyarakat yang standard. Di mana strategi yang tepat ini dapat kita aplikasikan, iaitu kita menyebarkan pamphlet, menyebarkan banner, mengadakan kuis untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat. Pada zaman Rasulullah juga, Rasulullah turun padang dalam usaha menyebarkan syiar Islam. Maka di sini telah menjadi satu tuntutan kepada kita juga untuk bersama-sama berdakwah dan menyebarkan kebenaran, menyampaikan kesedaran kepada masyarakat setempat di Malaysia supaya cakna dengan isu sumbang mahram yang semakin kerap berlaku.
Langkah membanteras jenayah sumbang mahram mengikut akhlak Rasulullah yang seterusnya adalah kita perlulah bertindak tegas pada perlakuan zina. Sebelum itu, Ibnu Qayyim ada juga mengatakan alasan mengapa zina ini mendapat dosa paling besar. Kerana zina ini dapat merosakkan hati dan juga melemahkan keimanan seseorang. Jika najis zahir yang tampak pada yang kita nampak dapat mengotori badan kita, dapat mengotori tubuh kita, maka perbuatan zina adalah sebagai najis maknawi yang dapat merosakkan hati kita. Jadi jom kita tengok macam mana akhlak Rasulullah dalam mengatasi pelakuan zina ini. Seperti yang mana kita tahu, tidak dapat dinafikan bahawasanya Rasulullah ini adalah sosok pemimpin yang sangat lemah lembut terutama kepada umatnya. Namun di sisi lain, Rasulullah juga mempunyai peribadi yang sangat tegas dan saksama dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh, sewaktu zaman dahulu, Rasulullah pernah merejam pelaku zina yang bernama Ma'is bin Malik dengan tanpa mengurangi belas kasihan dalam dirinya. Namun sejujurnya dalam diri Rasulullah itu terdapat banyak sangat kasih sayang Rasulullah pada Ma'is tersebut, pada pelaku zina tersebut. Tambahan pula, pelaku zina tersebut sendiri yang datang kepada Rasulullah dan mengadu menceritakan tentang pelakuan zina tersebut. Lagilah Rasulullah ni tak sampai hati nak merejamnya. Namun sebagai Nabi yang amanah, yang sangat patuh pada perintah Allah, beliau akan menegakkan hukuman seadil-adilnya walaupun pada orang yang Nabi sendiri kasihi. Jadi dari situ kita dapat lihat akhlak Nabi. Walaupun hati Nabi ni lemah lembut, apatah lagi pada seseorang yang sendiri datang pada Rasulullah mengadu akan kesalahan beliau, tapi Rasulullah ini tetap komitmen untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya, hukuman yang patuh pada syariat Allah SWT. Seterusnya, sikap Nabi dalam memaafkan Ma'is yang telah melakukan dosa besar ini dapat memberikan kita satu pesan moral, satu pesan bahawasanya sebesar apapun kesalahan orang pada kita ataupun kesalahan orang yang sebesar apapun kesalahan orang tu lakukan, tetaplah kita perlu maafkan. Bahkan pada hujung cerita tersebut, Nabi sendiri menegaskan bahawasanya taubat Ma'is ini merupakan pertaubatan yang sangat baik. Kerana sewaktu Ma'is ni telah datang mengadu pada Rasulullah dan Rasulullah meminta Ma'is untuk bertaubat pada Allah SWT. Jadi Ma'is telah pun sempat bertaubat sebelum direjam. Baiklah, langkah seterusnya ialah mendidik diri untuk memiliki sifat ifah. Jadi, apakah sifat ifah ini? Sifat ifah ini bermaksud keupayaan diri kita untuk mendidik keinginan nafsu syahwat supaya kita tunduk dengan kemahuan akal dan syariat. Maksudnya, kita mendidik diri kita supaya tidak ikut nafsu syahwat semata-mata, tapi kita tunduk dan patuh kepada syariat yang telah ditetapkan. Ifah juga bermaksud pemurah, malu, sabar, pemaaf, tolong-menolong, peramah dan kurang mengharap dari orang lain. Tetapi, jika sifat ini terhakis atau berlebihan dalam diri manusia, ia akan melahirkan sifat yang keji pula. Contohnya lah, jika sifat ifah ini terlebih dalam diri kita, jadi kita akan membawa mudarat lah sebab kita tak ikut langsung hawa nafsu kita. Tetapi jika ianya terlampau kurang, lagilah teruk kan? Ia akan melahirkan sifat keji dalam diri kita sampailah seseorang tu mampu membuat maksiat-maksiat seperti contohnya sumbang mahram yang kita bincangkan sebelum ini. Hal ini sejajar dengan sabda Rasulullah SAW, iaitu khairul umuri awsatuha, yang bermaksud sebaik-baik perkara adalah bersederhana. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahawa akhlak yang baik dapat dicapai melalui proses mujahadah melawan hawa nafsu dan cuba untuk mempertingkatkan akhlak diri sendiri. Hal ini bermaksud usaha ini mestilah dijalankan dengan bersungguh-sungguh dan bukannya sekadar hangat-hangat tahi ayam. Ifat ini juga bermaksud memelihara kesucian diri, iaitu menjaga diri daripada segala keburukan supaya terpelihara kehormatan diri. Maksudnya kita sebagai seorang muslimi mestilah berusaha untuk menjaga kesucian diri kita dan hawa nafsu kita. Sebagaimana kita tahu, jika kita turut hawa nafsu kita, kita akan melakukan sesuatu yang keji dan hal ini akan menjejaskan kesucian diri kita. Dan kita tahulah orang sekeliling akan pandang rendah pada diri kita dan kehormatan diri kita juga akan jatuh. Sebagai mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi, rakan-rakan semua, kita sudah tahu bahawa sifat ifah ini sangat-sangat digalakkan dan diwajibkan dalam Islam. Dan Rasulullah juga memiliki sifat ifah yang tinggi dalam dirinya. Maka pilihan hanya berada di tangan kita. Sama ada kita ingin menjadi orang yang berbahagia, iaitu yang bersih jiwanya, atau kita ingin menjadi orang yang mengotorkan jiwanya dan menjadi seorang yang loser. Baiklah, langkah seterusnya untuk membanteras masalah sumbang mahram dalam sesebuah institusi kekeluargaan menerusi akhlak yang telah ditonjolkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, khalifah ke atas seluruh umat manusia. Iaitu langkah seterusnya adalah dengan menghidupkan cara hidup Islam yang sempurna. Apakah cara hidup Islam? Bagaimanakah cara hidup Islam yang sempurna itu?
Yang pertama, mendidik keluarga untuk menjaga amal ibadah yang wajib seperti solat 5 waktu serta tidak meninggalkan Al-Quran. Hal ini dikatakan demikian kerana amal ibadah yang dilaksanakan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang hamba. Seterusnya, dapat mencegah diri daripada segala kemaksiatan. Ini dapat dibuktikan melalui dalil daripada Al-Quranul Karim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, solat dapat mencegah perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Cara hidup Islam yang kedua ialah mempraktikkan komunikasi yang berkesan antara sesama ahli keluarga. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam melazimi cara hidup Islam ini untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Hal ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan cara hidup Islam yang terakhir adalah setiap keluarga perlu menjaga aurat yang sempurna sama ahli keluarga untuk mencegah masalah sumbang mahram. Penjagaan aurat yang tidak sempurna boleh mengundang syahwat antara adik-beradik lelaki maupun adik-beradik perempuan ataupun ibu bapa itu sendiri. Dan ini menjadi permulaan kepada jenayah sumbang mahram. Penjagaan aurat yang sempurna adalah penting untuk memelihara kehormatan dan maruah diri dalam Islam. Jadi, melalui pengamalan cara hidup Islam yang sempurna ini dapat membentuk sebuah keluarga yang terbaik, seterusnya dapat mencegah dan membanteras daripada berlakunya jenayah sumbang mahram. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Seterusnya kita akan pergi kepada statistik sumbang mahram di Malaysia. Menurut PTRM, dalam tempoh 3 tahun dari 2018 hingga 2020, bapa kandung menjadi pelaku tertinggi dengan 225 kes. Manakala 180 kes melibatkan bapa tiri dan 155 kes dicatatkan terhadap abang kandung. Semuanya pelakunya adalah lelaki. Pada 13 Julai 2023 di Batu Pahat telah dilaporkan seorang remaja berumur 14 tahun telah menjadi mangsa seksual, iaitu mangsa pemuas nafsu bagi ayah dia sendiri. Manakala satu kes di Indonesia pada 30 Ogos 2023 dicatatkan bahawa seorang kanak-kanak berumur 7 tahun telah dirogol oleh 3 orang lelaki, iaitu bapanya, atuknya dan juga jirannya pada hari-hari yang berturutan. Kesan daripada perkara tersebut, kanak-kanak 7 tahun itu telah menghidap penyakit kelamin. Untuk tahun 2020 sahaja, sebanyak 259 kes sumbang mahram telah dilaporkan. Kes-kes yang saya sebutkan berlaku di negara Asia, iaitu Indonesia dan juga Malaysia. Saya tidak sebutkan kes-kes sumbang mahram yang berlaku di Western country seperti Amerika dan negara barat lainnya. Di sana, perkara ini telah menjadi satu normalisasi dalam masyarakat mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencegah sumbang mahram ini dengan mengamalkan langkah-langkah yang telah dibentangkan oleh rakan saya tadi. Jadi kesimpulannya adalah kita selalu bersama silam memelihara diri kita daripada jatuh ke lubang perzinahan dengan menjaga maruah diri walau di mana jua kita berada, supaya kita sentiasa terpelihara daripada segala perbuatan maksiat dan juga dosa. Tamatlah